Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal Aizat bin Amran, nombor metrik 258693 yang mendatangkan satu tajuk hala tuju dan masa hadapan perkhidmatan awam di Malaysia. Untuk pengenalan perkhidmatan awam yang termaktub di dalam perlembagaan adalah Angkatan Tentera, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam persekutuan, pasukan polis, perkhidmatan awam bersama yang disebut di dalam perkara 133, perkhidmatan awam setiap negeri dan perkhidmatan pendidikan. Untuk struktur perkhidmatan awam berfungsi fungsi pentadbiran awam telah mengalami perubahan yang dinamik, yang mana keseluruhan jentera kerajaan digembleng dan dijuruskan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di samping menjamin keamanan, kesejahteraan dan keselamatan awam. Pentadbiran kerajaan memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan inspirasi negara menerusi pelaksanaan secara berkesan segala dasar program dan projek kerajaan. Produktiviti sektor awam supaya ia dapat memainkan peranan untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan jumlah dan mutu perkhidmatan kepada orang awam. Panel untuk memajukan pentadbiran awam telah ditubuhkan dengan tujuan bagi memaskini dan meningkatkan keupayaan sektor awam. Panel ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti strategi dan kaedah baru untuk memajukan pentadbiran awam. Ia juga berperanan untuk merumuskan program dan dasar untuk kemajuan sistem pentadbiran awam dan juga menetapkan arah tuju dan tahap pencapaian sektor ini. Untuk itu, beberapa dasar dan program telah digubal dan dilaksanakan di dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam telah memperkenalkan pembaruan dalam dua aspek yang sangat penting, iaitu nilai dan kaedah kerja. Jadi dasar-dasar yang dapat mencapai tujuan ini ialah dasar bersih, cekap dan amanah, dasar pandang ke timur, kempen melalui teladan, penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran, budaya kerja cemerlang. Bagi kekuatan perkhidmatan sektor perkhidmatan awam pula, kelebihan ada jika kerja di sektor kerajaan ialah kenaikan gaji setiap tahun, peluang kenaikan pangkat, cost of living atau KOLA ataupun allowance sara hidup. Selain itu, cara memakai WSP atau skim pencen, kemudahan pinjaman perumahan, komputer, kenderaan dan lain-lain, seperti pinjaman peribadi, mendapat cuti tahunan mengikut kelayakan, peluang untuk melanjutkan pelajaran, imbuhan tetap perkhidmatan awam dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang ada di dalam perkhidmatan awam. Untuk kelemahan perkhidmatan awam pula, kelemahan dalam tadbir urus ialah pertambahan tempoh menyiapkan kerja atau projek yang dijalankan tidak dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Etika pejabat awam juga merosot. Indeks prestasi rasuah APR merupakan bukti kemerosotan integriti dan etika pejabat awam. Peningkatan aduan awam juga impak memberi kesan kepada kelemahan tadbir urus sesebuah organisasi. Untuk analisis kritikal pula, melaksanakan penanda aras menggunakan petunjuk tadbir urus antarabangsa seperti Worldwide Government Instructions dari Bank Dunia. Malaysia mempunyai ramai penjawat awam yang berwibawa, berkebolehan dan mempunyai kepakaran untuk berkongsi bersama dengan negara membangun lain. Melalui program Kerajaan Teknikal Malaysia MTCP,
Malaysia juga memerlukan sektor perkhidmatan awam berkepakaran dan berkemahiran serta canggih setanding dengan negara maju demi memberi penyampaian perkhidmatan awam yang terbaik kepada rakyat. Organisasi Kerajaan dan Pembangunan Ekonomi OECD ia dipercayai dapat meningkatkan piawaian dan tadbir urus perkhidmatan awam di Malaysia. Selain itu, wujudnya jurang perbezaan ketara antara Malaysia dengan negara OECD. Wujud hubungan kait yang jelas antara mutu institusi awam dengan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Penekanan khusus perlu diberikan kepada warga penjawat awam serta dasar serta rangka kerja institusi dan perundangan yang menyumbang kepada keutuhan sesebuah institusi perkhidmatan awam. Kerajaan memberi keutamaan kepada unsur urus tadbir dan integriti sektor awam sebagai tonggak utama dalam kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-11. Seterusnya, kerajaan perlu menghasilkan pelan tindakan khusus bagi memastikan penambahbaikan itu dapat membuahkan hasil yang diidamkan. Seterusnya, Malaysia perlu lebih peka terhadap megatrend global berkait kemajuan teknologi digital atau teknologi digital dan automasi. Untuk cadangan penambahbaikan, kerajaan perlu mengambil langkah seperti pemantapan perkhidmatan awam, sentiasa bersedia dan berkeupayaan dan fokus kepada keberhasilan dan bertindak sebagai pemudah cara dengan lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, langkah yang boleh diambil juga dengan cara pembangunan keupayaan, melaksanakan tanggungjawab dan amanah kepimpinan perkhidmatan awam dalam mencipta hala tuju yang menyeluruh bagi mengubah dan mengancak paradigma perkhidmatan awam ke arah yang lebih signifikan. Kesimpulannya, oleh yang demikian, kerajaan perlu menghasilkan pelan tindakan khusus bagi memastikan penambahbaikan itu dapat membuahkan hasil yang diidamkan. Dalam laporan Malaysia Economic Monitor Re-engineering the Public Service yang diterbitkan Bank Dunia pada 1 Julai, tumpuan diberikan kepada 3 aspek utama yang mampu meningkatkan kedudukan Malaysia agar setara dengan negara OECD. Sekian daripada saya. Terima kasih.